Oke, salam sejahtera murid tahun 6 SKPW. Jadi hari ini cikgu akan bimbing kamu macam mana nak selesaikan atau jawab soalan dalam lembaran kerja yang cikgu bagi hari inilah. Oke, jadi kita terus kepada soalan-soalannya. Baik, jadi soalan yang pertama, Encik Daniel melaburkan RM7.500 ke dalam amanah saham untuk pendidikan anaknya. Maksudnya dia simpan duit RM7.500 ke dalam kira bank lah, okey, untuk pendidikan anaknya di masa depan. Okay, kadar faedah yang diterima ialah 3.2% setahun. Jadi bank ini akan bagi 3.2% faedah setiap tahun. Okey, faedah tu duit yang dibagilah. Okey. Jadi hitung nilai faedah yang diterima oleh Encik Daniel selepas setahun. Maksudnya setahun kemudian berapa dia dapat faedah itu. Jadi itu soalannya direct, soalan yang terus saja. Jadi maksudnya kamu kena cari 3.2% daripada RM7.500. Cara dia, okey, untuk yang A, RM 7.500 darab dengan 3.2%. Okey, kamu akan dapat jawapan dia. Okey. Itulah faedah dia. Macam tu saja nak kira dia. Cuma di sini dia bahagian yang ini, okey, peratus ini kamu kena tukar, dia jadi 3.2 per 100. Yang ini kekal. Okey, 7.500 di sini. Okey, yang ini kamu cuba selesaikan sendiri. Okey. Okey, cikgu beritahu kalau kamu nak cepat kamu boleh mansuh sifar ni dengan dua ni. Okey, boleh mansuh. Kalau kamu nak darab terus 7.500 darab 3.2, lepas tu nanti bahagi 100 pun boleh, tapi panjang lagi. Okey. Jadi kamu selesaikan. Itu untuk yang A ya. Kemudian untuk yang B pula, kita hitung jumlah pelaburannya selepas 2 tahun. Maksudnya habis tahun yang pertama, bank dah bagi faedah untuk tahun pertama, lepas tu cari lagi untuk tahun kedua. Untuk tahun yang kedua, jangan lupa yang ini sudah berubah. Nilai yang dia laburkan sudah berubah pada tahun kedua sebab pada tahun pertama tadi, yang ini, bank dah bagi jumlah ni. Bank dah bagi 3.2 ni. Tambah ke dalam sini. Ini jawapan ni lah. Jawapan ini yang bank bagi, tambah ke 7.500. Lepas tu, yang dah kamu tambah tu, tulis sini, darab lagi sekali dengan 3.2% untuk tahun yang kedua. Okey, dia akan dapat faedah lagi sekali. Faedah tu nanti tambah balik dengan nilai asal tu, barulah kamu dapat jumlah untuk pelaburan tahun kedua. Okey, kamu kena cari sendiri ya, tak semua cikgu kena bagi ya. Cara nak darab 3.2% ni sama macam di sini. Okey, ini cari. Okey, baik, untuk yang seterusnya nombor 2. Boleh nampak tadi ya, yang atas ni. Okey, lepas tu yang nombor 2. Jadual di bawah menunjukkan kadar faedah yang diterima oleh Puan Safina selama 2 tahun. Jadi ini dia 2 tahun, dia dapat faedah. Tahun pertama dia dapat 2%, tahun kedua dia dapat 1.5%. Okey, berbeza. Okey. Jadi Puan Safina menyimpan 2.500 ke dalam akaun bank. Simpanan ini dikekalkan selama 2 tahun. Hitung jumlah simpanannya selepas 2 tahun. Okey, maksudnya dia masukkan duit 2.500 dalam bank. Lepas tu tahun pertama dia dapat 2%, tahun kedua dia dapat 1.5%. Dia suruh kamu kira berapa jumlah dia. Okey, macam tu saja. Jadi cara dia, kira dulu tahun yang pertama. Sama cara macam yang di atas, RM, nilai asal ya, 2.500, darablah dengan 2%. Okey, untuk selesaikan yang ini, sama juga macam yang atas ni, permudahkan dia, 2.500, okey, darab 2% ini jadi 2/100. Ini boleh potong. Lepas tu kira 25 darab 2. Itulah yang bank bagi pada tahun pertama. Lepas bank bagi dia, kamu kenalah tambah dengan nilai asal dia. Mula-mula duit dia tu. Lepas tu, lepas dah tambah ni ya, ini masukkan ke sini lah. Okay. Lepas tu barulah kamu dapat jumlah pada tahun pertama. Okay. Dah dapat jumlah tahun pertama. Jumlah ni pula kamu kena tambah untuk tahun kedua 1.5%. Jadi ini kamu salin balik yang ini, salin balik di atas ini, berapa RM ini, kamu cari ya. Darab lagi dengan 1.5%. Okey, cara dia sama juga seperti yang ini. 1.5% boleh jadi 1.5/100. Okey, kemudian kamu akan dapat nanti
faedah untuk tahun yang kedua. Faedah tu tambah balik dengan yang ini. Faedah mesti tambah balik dengan nilai mula-mula. Kalau tak tambah tak banyaklah duit tu. Okey. Sebab bank tu bagi. Ini yang kamu nak kira ni, berapa bank bagi. Bila kamu dah tahu berapa bank bagi, kamu kenalah tambah dengan duit yang ada dalam tu. Okey. Jadi bila kamu dah kira dah dapat berapa yang bank bagi untuk tahun kedua, masukkan ke dalam nilai mula-mula. Okey, ini T1 tahun yang pertama, ini T2 tahun yang kedua. Nanti dah tambah tu, barulah jumlah untuk simpanan selepas 2 tahun. Okey. Itu soalan nombor 2. Seterusnya nombor 3. Nombor 3 pun ada AB ya. Okey. Jadi Encik Sulaiman telah menjual 50% daripada 340 biji durian yang dipungut di dusunnya kepada seorang pemborong. 60% daripada baki durian yang belum dijual telah dihantar ke kedai Pak Din. Maksudnya dia dah jual 50%. Mula-mula dia ada 340 biji. Dia jual 50% kepada pemborong. Maksudnya pemborong tu ambil 50%. Lepas itu baki dia tu 60% daripada baki yang tak dibagi kepada pemborong tadi, dia hantar ke kedai Pak Din. Macam tu Jadi masih ada lagi durian yang dengan dia sebenarnya. Yang tinggal. Okey. Sekarang kita kena kira lah berapa tu semua. Okey, yang pertama A, hitung bilangan durian yang telah dijual. Ini adalah yang pertama. Yang telah dijual di sini dijual kepada seorang pemborong. Kan? Okey, jadi dia jual 50%. 50% tu paling senang lah. Sebab kita tahu 50% ni adalah separuh, setengah. 50%. Kalau 50 markah, maksudnya kamu dapat setengah betul. Okey, kalau ujian setengah betul, setengah salah. 50% ni maksudnya separuh, bagi 2 saja. Jadi 300, ini boleh kira cepatlah. 340 bagi 2. Okey, 340 bagi 2 dapat apa? Bagi 2, dapat apa? Kamu kiralah. Takkan cikgu nak kira untuk kamu semua kan? Okey. Ataupun satu cara lagi, kamu buat cara panjang macam di atas. 340 darab 50%. Darab 50% maksudnya 340, tulis lagi, darab 50 per 100. Okey. Jadi ini boleh mansuh. Okey, tinggallah 34 darab 5. Jadi kamu kira 34 darab 5 itu berapa? Itu adalah jumlah yang telah dijual. Okey. Jadi jumlah yang telah dijual ini kenalah tolak. Okey. Supaya kamu dapat baki berapa yang tinggal dekat dia. Tapi yang di sini dia kata A, hitung bilangan yang telah dijual. Tak payah tolak lah. Yang dijual sajalah, cukuplah. Itulah yang dijual. Okey. Kemudian yang B, Encik Sulaiman mengagihkan durian yang tinggal, durian yang tinggal kepada 7 buah keluarga secara sama banyak. Hitung bilangan durian yang tidak dapat diagihkan. Maksudnya dia dah ini tadi lepas dia jual setengah, lepas tu 60% dia hantar ke kedai Pak Din. Lepas tu yang tinggal dekat dia tu, dia agihkan lagi kepada 7 buah keluarga secara sama banyak. Lepas dia agih kepada 7 keluarga tu, masih lagi ada yang tinggal. Hitung bilangan durian yang tidak dapat diagihkan. Yang ini yang kita nak cari, yang tinggal itu. Jadi ada beberapa operasi di sana. Okey, yang pertama kita dah cari yang ini tadi. Okey, maksudnya ini nilai ini nanti kena letak sinilah. Okey. Ini adalah nilai yang tinggal. Nilai yang tinggal ni tadi Sebab separuh kalau separuh yang tinggal dengan yang dah dijual tu maksudnya sama banyak. Jadi yang ini adalah yang dah dijual. Yang tinggal pun sama banyak. Samalah dua nombor ni. Okey, yang tinggal letak di sini. Baki baki durian lepas dia jual 50% tadi letak dekat sini. Okey. Baik. Selepas kamu letak di sini, kamu kena cari 60% daripada dia. Maksudnya darab 60%. Yang ini tukar, ini salin balik pergi bawah. Yang ini tukar jadi 60 per 100. Boleh mansuh. Ini dengan ini boleh mansuh. Tengok kalau dapat mansuh. Okey, kira sampai dapat 60%. 60% itu berapa? Kira. Apabila kamu sudah dapat 60%, 60% itu kenalah kamu tolakkan. Okey, 60% ini adalah yang 60% daripada baki durian yang belum dihantar ke kedai Pak Din. Yang ini hantar ke kedai Pak Din. Ini yang dihantar ke kedai Pak Din. Jadi
Lepas kamu dah tahu berapa yang dia hantar pergi kedai Pak Din, ambil nombor yang atas sini, yang asal ni, tulis balik sini, yang asal ni, tolak dengan yang hantar pergi Pak Din, yang ini, tolak. Jadi apabila nombor asal tolak dengan yang dah hantar pergi Pak Din, kamu dapatlah dia berapa yang tinggal dekat dalam tangan dia. Selepas itu ada lagi. Ini yang tinggal dalam tangan dia ni, durian ni, dia bagi lagi kepada 7 keluarga. Bagi 7 keluarga maksudnya operasi bahagi. Maksudnya kamu kena bahagi 7. Okey, yang ini ya, nombor ni bahagi 7. Lepas kamu bahagi 7, kamu akan dapat dia punya baki. Baki itulah yang dia nak. Hitung bilangan durian yang tidak dapat diagihkan. Yang tinggal itu baki dia. Okey. Jadi baki itu yang cikgu nak kamu cari. Okey. Itu soalan yang ketiga. Okay. Seterusnya, cikgu akan bagi cepat-cepat tapi nanti kamu boleh ulang-ulang video ni lah. Kalau tak faham, ulang lagi sampai kamu dapat buat dah lah. Okey ya. Seterusnya, soalan keempat. Pelaburan Puan Mastura untuk perniagaan butiknya meningkat sebanyak 20%. Jumlah pelaburan beliau menjadi 1,800. Okey, maksudnya dia ada laburkan duit. Lepas tu duit dia tu naik, bertambah 20%. Jadi 1,800. Ini maksudnya lebih banyak lah ni. Okey. Baik. Jika Puan Mastura inginkan nilai pelaburan 3 kali daripada nilai pelaburan di atas, hitung modal permulaan yang diperlukan. Jadi, modal ini maksudnya duit yang kamu guna untuk berniaga, untuk mula berniaga. Jadi, Puan Mastura ni dia tak naklah 1,800 ni. Dia nak banyak lagi. Dia nak 3 kali. 3 kali itu berapa? Jadi, cara dia, okey, langkah yang pertama kita cari dulu berapa 3 kali itu. 1,800 darablah dengan 3. Okey, kamu akan dapat RM berapa sini. Okey, cari ya. Okey, lepas kamu darab 3, jadi sekarang kita sudah tahu berapa Puan Mastura nak. Okey, iaitu nilai yang inilah. Okey, kamu cari ya. Baik. Lepas itu, kalau dia nak ini, maksudnya berapa yang dia tanya sini, berapa modal permulaan yang dia perlukan kalau dia nak yang ini, jumlah yang ini. Tadi apabila naik 20%, dapatlah 1,800. Macam ni ya. Mula-mula dia ada modal. Modal tu tambah dengan 20%, dapat 1,800. Macam ni ya. Tapi dia tak nak ni. Kecil sangat dia kata. Dia nak 3 kali. Bila kita kira, ini jawapan dia. Jadi dia nak ni. Ini dia tak nak. Dia nak yang dalam sini. Okey, untuk mudahkan pemahaman kamu, kita cuba kira yang inilah. Kita kira sama-sama. Okey, supaya kamu senang sikit faham. Okey, 1,800 darab dengan 3, kita akan dapat 24, 5. Okey dah. Kita dah kira sama-sama. Jadi ini adalah 5,400. Itu yang dia nak. 5,400. Okey, dia tak nak 1,800. Jadi maksudnya benda yang sama sini, cuma sini telah bertukar menjadi 5,400. Okey, 3 kali ganda. Baik, sekarang kita perlu kira berapa modal yang dia perlukan untuk dapat 5,400 ini. Baik, jadi di sini kamu kena faham, modal yang asal mula-mula adalah berapa peratus? 100%. Jadi maksudnya 100% tambah dengan 20% akan dapat 5,400. Yang kita kena cari modal ini. Sebab dia kata sini kan, hitung modal. Jadi macam mana nak cari modal ini? Macam mana nak cari 100% ini? Jadi kita mudahkan persamaan ini, kita simpelkan dia. Kita terus gabungkan dua ni. 100 tambah 20 dapatlah 120% kan? Ini dengan ni. Sama dengan lah. 5,400 lah. Okey, dah dipermudahkan kan? Okey, baik. Lepas itu, untuk dapatkan berapa nilai 100% ini, kita kena bagilah dia satu-satu. 1% tu berapa ringgit? Kita cari 1% berapa ringgit. Untuk cari 1% berapa ringgit, 5,400 kenalah bahagi dengan, kita tulis mula, 5,400 kenalah bagi dengan 120. Barulah kamu tahu 1% tu berapa ringgit.
Okey, kenapa kita nak cari 1%? Supaya kita dapat kira kalau 100% itu berapa. Jadi kita bagi 5.400 bagi 120, kamu cari, kamu carilah, tak perlu kita cikgu kira untuk kamu. Okey, kamu bahagikan ini, kamu akan dapat satu jawapan sini. Jawapan ini adalah sama dengan 1%, 1%. Jadi kalau nak dapat 100%, 100% macam mana? Kalau dah ada 1%, kalau kamu dah ada 1%, iaitu nilai ini, untuk dapat 100%, darab saja ini dengan 100. Jadi lepas kamu darab, kamu akan dapat satu nilai RM. Itulah nilai pelaburan asal dia. Sebab asal dia mesti 100%. Modalnya mesti 100%. Masalahnya kita tak tahu berapa 100% ini. Okey, jadi kita bahagilah dengan 100% ini. Gabung dengan 20% sebab dia meningkat. Jangan lupa. Dia meningkat di sini. Tengok, meningkat sebanyak 20%. Jadi 20% ni tak boleh lupa. Okey, baik. Jadi sini agak mengelurukan. Kalau tak faham, kamu ulang lagi video. Cuba faham lagi. Dan cari ini, nilai ini. Okey, cikgu dah bantu kamu cari nilai yang pertama. Okey. Baik, cikgu tak nak video ni panjang sangat. Jadi kita teruskan. Soalan yang kelima. Sebuah syarikat percetakan telah mencetak 25.200 buah majalah pada bulan Ogos. Okey, pada bulan September, jumlah bilangan majalah yang dicetak telah meningkat sebanyak 25%. Okey, jadi ni tentang cetak buku lah ni. Okey, pada bulan Ogos, lepas tu September lagi. Okey, kita tengok soalan dia. Hitung jumlah bilangan majalah yang dicetak pada bulan September. Jadi September meningkat 25%. Maksudnya kita kena cari 25% tu berapa? Sebab dia meningkat sebanyak itu. Kita kena carilah 25% ini. Okey, barulah kita dapat tahu berapa pada bulan September tu. Jadi cara dia ialah kita cari 25, ini A ya, 25% daripada ni 25.200. Okey. Jadi cara dia kita buat dia jadi benda yang boleh diselesaikan. Sekarang macam ni, macam mana nak selesaikan? Tak ada operasi, tak ada apa kan. Jadi 25% akan jadi 25/100. Ada operasi bahagi kan. Daripada ni jadi darab, ni kekal. Macam ni kita dapat buat kan. Ada bahagi, ada darab. Jadi untuk cepat, mansuh. Okey, tinggallah 25/1 ataupun 25 sahaja. Darab dengan 252. 25 darab 252. Jadi kamu cari. Jawapan ini adalah peningkatan dia. Okey, jawapan ini adalah bilangan buku yang kamu dapat di sini adalah peningkatan pada bulan September. Untuk dapatkan jumlah pada bulan September, yang ini kamu kena tambah dengan nilai asal dia. Okey, jadi kamu kena tambah dengan 252 sifar. Barulah kamu dapat jumlah untuk September. Itu untuk A. Okey, seterusnya. Okey, jika pada bulan Oktober dan November cetakan majalah itu telah menurun sebanyak 10% berturut-turut berbanding bulan sebelumnya, hitung jumlah bilangan majalah yang dicetak dari Ogos hingga November. Jadi kamu kena dapatkan Ogos berapa, September berapa, Oktober berapa, November. Kamu kena cari 4 bulan ini tambah semua. Okey, jadi untuk Ogos kamu dah tahu 252 sifar. Dia dah bagi 252 sifar. Untuk September, kamu dah kira sini tadi jumlah September. Inilah berapa ni, masukkan sini. Lepas tu kamu kena cari Oktober, kena cari November. Untuk cari Oktober dan November, kamu kena buat operasi yang sama macam yang ini, tetapi dia turun. Kalau turun sini menurun. Turun maksudnya tolak. Tolak 10%. Di sini kamu cari dulu ni kamu cari 10%, tolak 10%. Lepas tu sini kamu tolak lagi 10% daripada yang sebelumnya. Dia daripada yang sebelumnya, contohnya sini kamu dah cari ni jumlah September. Jadi kamu kena cari 10% daripada September. Cari 10% daripada September,
Lepas bila dah dapat jawapan dia, ambil jumlah September ni, tolak 10% ini. Dengar? Jumlah ini tadi, okey, untuk cari cari jumlah ini sudah dibuat dekat A. Okey, jadi jawapan kamu di sini, salin saja pergi sini bulan September. Selepas itu untuk cari Oktober cara dia 10% daripada September. 10% daripada yang ini. Salin ke dalam ini. 10% daripada September. Untuk cari 10% daripada September, ini samalah cara dia macam yang sebelah ni. Okay? Kamu kena buat dia 10/100 darab berapa September. Kamu akan dapat jumlah dia di sini. Okay? 10% ini, yang ini bukan yang Oktober ni. Ini yang kurangnya. Okay? Ini adalah nilai yang mana dia bertolak. Okay? Jadi jumlah September nanti untuk dapatkan Oktober, jumlah September tolak lagi dengan yang dalam sini. Okay? Kamu cuba. Okay? Seterusnya apabila kamu dah dapat sini, ya kamu apabila kamu dah tolak, bukan yang ini. Sini. Jumlah September tolak dengan yang dalam ini, kamu akan dapat satu lagi jawapan. Jawapan yang ini masuk ke dalam Oktober. Lepas tu November berkurang lagi 10%. Sama lagi kamu kena ulang pengiraan yang sama. Okay? Nombor-nombor dalam Oktober ni, yang dalam ni, yang ini saja kan kamu dah salin dalam ni, kamu kena tolak lagi dengan 10%. Okay? Cari dulu 10%-nya berapa. Untuk cari 10%, sama lagi cara macam ini. Kamu kena buat 10% daripada Oktober. Daripada Oktober. Ini kamu kena buat dia 10/100 daripada, ini Oktober berapa. Lepas tu kamu akan dapat satu nilai. Okay? Nilai ini belum lagi November. Untuk dapat November, ambil nilai asal Oktober tadi. Tolak dengan yang ini, 10% ini. Lepas kamu tolak, dapat satu jawapan. Jawapan ini masuklah ke sini. Okey. Baik. Apabila kamu dah dapat jawapan ini sudah ada, ini pun sudah ada, maka kamu buat langkah terakhir iaitu cari jumlah, tambahkan ke 4 ini. Okey. Jadi kalau kita tengok sini perlu banyak ruang. Jadi di sini kamu cuba jimat sikit ruang, pakai sebelah sini sikit. Nanti sini banyak sikit ruang, boleh pakai. Okey, tulisan tu bagi kecil tapi kemas. Okey. Kena ulang banyak kali ini ya. Sekarang kamu dah tahun 6 bukan soalan mudah-mudah lagi ya. Okey. Baik, yang seterusnya nombor 6. Okey. Dalam sebuah sekolah 27% daripada jumlah bilangan guru ialah guru sesi petang. Jadi ada satu sekolah 27% guru sesi petang. Maksudnya ada lebih lagi iaitu sesi pagi. Okay. Guru matematik yang mengajar sesi petang mewakili 40% daripada 50 orang guru yang mengajar subjek yang sama di sekolah itu. Maksudnya yang ajar matematik ada 50 orang cikgu. 40% daripada mereka ajar waktu petang. Ya? Baik. Jika 135 orang guru mengajar pada sesi petang, berapakah bilangan guru bukan matematik yang mengajar di sesi pagi? Jadi petang ada 135 orang cikgu. Sekarang kita nak cari berapa cikgu yang bukan matematik pada sesi pagi. Baik, mula-mula kita cari dulu. Cikgu matematik jumlahnya berapa orang? Ada tak? Jadi di sini dia ada kata guru matematik adalah 50 orang. Okey, 50 orang guru yang mengajar subjek yang sama iaitu matematik. Okey, jadi jumlah guru matematik, guru mat adalah 50 orang. 40% mengajar di waktu petang. Berapa orang 40% ini? 40% daripada 50 orang. 40% per 100 darab 50. Jadi ini boleh masuk, ini boleh masuk. Tinggal 4 per 1, 4, 5, 20. Jadi kita dapat 20 orang. Jadi 20 orang guru mengajar matematik pada waktu petang. Jadi kita tahu yang mengajar matematik
pada waktu pagi adalah, ini petang 20 orang ni petang. Jadi 50 tolak 20 kita dapat 30. 30 orang pagi. Baik, jadi sekarang dia bukan nak berapa orang guru matematik pagi, berapa orang guru bukan matematik pagi. Jadi untuk cari guru yang bukan matematik pada waktu pagi, kita kena tahulah berapa semua cikgu tu dulu yang waktu pagi tu, tolak dengan yang matematik pagi. Barulah kita tahu berapa yang bukan matematik. Jadi berapa orang yang mengajar pada sesi pagi. Baik, untuk cari berapa orang mengajar pada sesi pagi, dia ada bagi tahu di sini, okey. 27% guru adalah sesi petang. Dan 27% itu adalah 135 orang. Okey. Jadi untuk cari pagi, kita kena cari yang selebihnya. Okey. Jadi kalau pagi ni 27%, maka 135 orang ni kita cari 1% tu berapa orang? Okey, 1% tu berapa orang? Jadi untuk bahagian yang seterusnya, 135 ni kita bahagi dengan 27. Okey. Jadi bagi dengan 27, kamu buat sifar 27 di sebelah. Okey, sini 2. Okey, kemudian sini. Okey, seterusnya kita selesaikan dah. 54, 81, 108, 135. Okey, ada cun-cun sini. 135, 2, 3, 4, 5. 5, 27, 135. Okey, jadi maksudnya 1% mewakili 5 orang. Baik, untuk dapat guru pada sesi pagi, dia kata sini 27% sesi petang. Maksudnya yang lebihnya adalah sesi pagi. Yang selebihnya berapa peratus? Kalau penuh, ialah 100%. 100 tolak 27, kita akan dapat berapa? 100 tolak 27, kita akan dapat 73%. Maksudnya 73% ini adalah pada waktu pagi. 73% ni berapa? Kalau 1% 5 orang, 73% berapa orang? Macam mana nak kira? Darab 73 darab dengan 5. 53, 15, 57, 35 tambah 1, 36. Jadi kita dapat 365 orang mengajar pada sesi pagi. Jadi 365 orang mengajar pada sesi pagi. Berapa orang yang matematik? 30 orang. Jadi 365 tolak 30, kita akan dapat 5, sini 3, 3. Jadi 335 orang adalah yang bukan matematik. Orang guru bukan matematik. Yang ini dah cikgu bagi semua sampai jawapan sudah ni. Jadi kamu cuba buat sendiri semula, tulis elok-elok, kemas-kemas. Okey? Baik, jadi itu cikgu rasa itu saja yang dia tanyakan. Tentang berapa bilangan guru bukan matematika. Ya. Okey. Jadi itu sahaja untuk latihan hari ini. Okey, walaupun soalan dia tak banyak tapi langkah dia panjang-panjang lah. Okey, ada yang simple, ada yang tak simple, ada yang cikgu dah bagi jawapan penuh. Jadi kamu siapkanlah. Okey. Itu saja dari cikgu. Terima kasih.